الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatankuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan peluang kepada kita untuk terus berada di atas muka bumi ini. Masih lagi diberikan kepada kita kesihatan yang baik, yang dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti. Okay, muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan berbicara berkaitan dengan kelebihan sembahyang sunat duha. Ia sebagai satu ulang kaji balik. Jadi mungkin di antara kita ni sembahyang sunat duha selalu dilakukan pada setiap hari. Mungkin ada di kalangan kita yang kadang-kadang buat, kadang-kadang tak. Jadi baiklah untuk kita mengulang kaji balik supaya semangat yang ada pada diri kita tu akan berterusan untuk kita sentiasa melakukan sembahyang sunat duha. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Qul innal mauta allazi tafirruna minhu, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya mati yang kamu lari daripadanya. Jadi manusia ni kalau boleh tak saya mati kan, kalau boleh nak lari kan, itu tabiat manusia. Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya mati itu akan datang jumpa kamu. Jadi tak ada tempat untuk kamu nak lari. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha mengetahui segala perkara gaib dan segala perkara nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu kepada kamu segala apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita yang pertama, kita memang tidak dapat nak elak daripada mati. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan membongkarkan kepada kita segala apa yang kita lakukan di dunia ini, sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang buruk. Itu pengajaran daripada ayat ini. Wa minal ma'lumi ayyuhal ikhwatu innal mauta laysa nihayata liwujudil insan. Sebagaimana yang kita maklum, wahai tuan-tuan sekalian, bahawa mati ni bukanlah merupakan pengakhiran kepada kewujudan manusia, bal huwa ibtida'u marhalatin jadidatin min masiratihi. Bahkan ia merupakan permulaan yang baru daripada permulaan marhalah yang baru daripada perjalanan manusia. Fabil mauti tanfasilu ruhu anil jasadi. Mati bermakna roh berpisah daripada jasad. Sekarang kita hidup kerana roh dan jasad bersatu. Apabila roh dan jasad berpisah, maka matilah kita. Wa tantaqilu ila alamil barzakh, dan kita akan berpindah ke alam kubur ataupun alam barzakh. Fayajibu 'alal muslimi an yasta'idda lil mauti bitaubatis sadiqah. Maka menjadi kewajipan kepada kita orang Islam ini bersedia untuk mati dengan melakukan taubat yang jujur. Fattaubatu wajibatun min kulli zambin, maka taubat adalah suatu perkara yang wajib
daripada segala dosa. Jadi manusia ni buat dosa je wajib bertaubat, buat dosa wajib bertaubat, buat dosa wajib bertaubat. Di mana taubat tadi akan menghapuskan dosa, taubat tadi akan memadamkan dosa, dan taubat tadi akan meniadakan dosa. Jadi kalau kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna dosa kita tu akan kekal. وحتمية موت الجسد والانتقال لذلك العالم والشعور بقصر عمد هذه الحياة الدنيا أمر إيجابي. Mengetahui tentang kematian dan mengetahui bahawa kita ni akan berpindah alam daripada dunia dan kepada akhirat, dan merasakan bahawa kehidupan dunia ni adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang pendek, itu merupakan suatu perkara yang positif. Kita tahu bahawa kita akan mati, suatu perkara yang positif. Sebab orang yang tidak tahu, orang yang lalai terhadap kematian, dia tidak ada persiapan untuk mati, maka itu perkara yang negatif. Dan kita tahu bahawa kita akan berpindah daripada alam dunia ke alam akhirat. Itu suatu perkara yang positif. Sebab apa? Sebab apabila kita tahu bahawa kita akan berpindah ke alam sana, maka kita akan membuat persiapan yang rapi. Dan kita tahu bahawa keberadaan kita di dunia ini bukanlah keberadaan yang lama. Ia hanyalah sekadar umur yang tertentu sahaja. Itu merupakan suatu perkara yang positif, kan? Jadi kalau kita merasakan kita ini akan hidup lama, kan, kita akan lalai daripada melakukan persiapan untuk kehidupan kita di alam sana. Id yaj'alul mar'a 'alal isti'dadi da'iman lil intiqal. Ia akan menjadikan seseorang itu akan bersedia untuk berpindah, kan? Jadi maknanya kita tahu bahawa gana-gana pun kita akan berpindah daripada sini ke sana. Jadi orang yang mengetahui perkara tersebut, dia akan sentiasa bersedia. Illa anna al-insana wa inshigalihi bid-dunya wa humumiha wa masyaghiliha yansal maut. Oleh kerana manusia ni sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan keduniaan, sibuk dengan perkara-perkara berkaitan dengan dunia, menjadikan mereka ini lupa kepada kematian. Hatta ta'tiyahu sa'atuhu baghtatan, sehingga datang kepadanya saat kematian secara tiba-tiba. Jadi kalau manusia tidak ada persiapan, tiba-tiba mati, alangkah ruginya. Tapi kalau kita ni sentiasa kita buat persiapan, sentiasa kita melakukan amal soleh, kita bersedia untuk mati, tiba-tiba kita mati, maknanya kita dah ada bekalan yang cukup untuk kita berada di alam sana. Ayuhal ikhwatul kiram, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, al-waqtu anfasun la ta'ud. Waktu ni, masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita selama berapa lama sehari? 24 jam seharian. Ia merupakan ibarat nafas yang keluar tak akan kembali balik. Kita bernafas, kan? Nafas keluar daripada hidung kita ni tak akan kembali. Begitulah juga dengan waktu, begitulah juga dengan masa. Daripada pukul 7 tadi sampai pukul 7 petang, masa tadi tidak akan kembali, kan? فَمَنِ اسْتَثْمَرَ تِلْكَ اللَّحَظَاتِ وَالسَّاعَاتِ فِي الْخَيْرِ فَطُوبَى لَهُ. Siapa yang menjadikan saat ataupun waktu tadi, masa tadi dengan perkara-perkara kebaikan, maka untunglah dia. Daripada pagi tadi sampai ke petang, dia sudah pun berselawat kepada Nabi, dia sudah pun beristighfar, dia sudah pun bertaubat, dia sudah pun membaca Al-Quran, dia sudah pun bersedekah, dia sudah pun menunaikan sembahyang sunat, dia sudah pun menunaikan sembahyang duha, dia sudah pun menunaikan sembahyang berjamaah. Maknanya dia menghidupkan waktu dia tu dengan perkara-perkara kebaikan, fatuba lahu, maka untunglah baginya. Wa man adha'aha wa farrata fiha faqad khasira zamanan la ya'udu ilaihi abadan. Siapa yang mensia-siakannya dan melenyapkan masa tadi dengan perkara yang tidak ada faedah, maka dia telah rugi satu masa yang masa tadi tidak akan kembali kepadanya. Daripada pagi tadi sampai ke petang, tidak ada kebaikan dia buat, dia habiskan dengan berfoya-foya, dia habiskan dengan perkara-perkara yang tak ada faedah untuk akhirat dia, maka faqad khasira zamanan la ya'udu ilaihi abadan, maka dia telah rugi dari segi masa, di mana masa tadi tidak akan kembali kepadanya. Okey. Wal waqtu anfas min al mali wa aghla. Waktu ni, masa ni
lebih berharga daripada harta. Sebab apa? Ara'aita law anna insanan wada'a amwalahu jami'an liyuzada fi umrihi yawman wahidun hal yahsul lahu zalika tamdid wa tilka ziyadah. Kenapa dikatakan waktu lebih berharga daripada masa? Kenapa waktu lebih berharga daripada harta? Ara'aita law anna insanan wada'a amwalahu jami'an liyuzada fi umrihi yawman wahidun. Kamu tengok tak seseorang yang dah sampai umur, tiba-tiba dia katakan, boleh tak aku infakkan, aku bagikan harta aku seluruhnya dengan syarat umur aku ini ditambah sehari. Tak boleh kan. Saat itu dah saat dah sampai di halkum kan. Tiba-tiba dia nak supaya dia tambah sehari lagi dengan syarat, dia kata segala harta aku beri kepada kamu kan. Boleh tak tambah satu hari lagi untuk umurku? Tak ada. Itu menunjukkan kepada kita bahawa waktu adalah lebih berharga daripada harta. Okey. Wali'azmi ahammiyatil waqti, oleh kerana kepentingan waktu, faqad aqsama Allah azza wa jalla bihi fi ayatin katsiratin min kitabihil karim. Maka Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan waktu, telah bersumpah dengan masa dalam beberapa ayat yang banyak dalam Al-Quranul Karim. Minha qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Kita tengok manusia kan memang berada dalam kerugian. Illa allazina amanu wa 'amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan amal soleh, wa tawasaw bil haqq, dan orang-orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan orang-orang yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa manusia keseluruhannya berada di dalam kerugian kecuali 4 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang beriman kepada Allah. Yang kedua, golongan yang melakukan amal-amal soleh. Yang ketiga, golongan yang berpesan-pesan dengan kebenaran, macam kita sekarang ni kan. Yang keempat, golongan yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Maka 4 kumpulan ini kumpulan yang tidak akan merugi. Okey. Wa hadza tasrihum bi annahum khuliqu lil ibadah. Ini jelas bahawa manusia ni diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah dan untuk beribadah. Sebab itulah kita kena tanya diri kita kan, min aina ji'na, daripada mana kita datang, wa limaza ji'na, kenapa kita datang ke dunia, wa ila aina nazhabu, ke mana kita akan pergi. Cuba kita tanya diri kita 3 soalan ini kan. Min aina ji'na, daripada mana kita datang. Ji'na min Adam wa Adam min turab, kita datang daripada Adam dan Adam daripada tanah. Okey. Wa limaza ji'na, kenapa kita datang ke dunia? Ji'na lil ibadah, kita datang ke dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila aina nazhabu, ke mana kita akan pergi? Nazhabu ila al-qabri, kita akan pergi ke dalam kubur kan. Jadi sebab itulah Arab mengatakan bahawa min turabin fauqa turabin ila turabin, kita berasal daripada tanah, kita sedang hidup di atas tanah, dan kita akan kembali ke tanah kan. Min turabin fauqa turabin ila turabin. Cuba ingat kan, daripada tanah kita datang, di atas tanah kita sedang hidup, dan ke tanah juga kita akan kembali. Itu maknanya kita kena faham hakikat manusia itu sendiri. Wal wajibu alaihim al-i'tina'u bima khuliqu lahu, maka menjadi kewajipan kepada manusia mengambil berat kenapa mereka diciptakan. Mereka diciptakan untuk beribadah. Wa umrul insani huwa mausimuz zar'i fi hadhihi dunya wal hasadu hunaka fil akhirah. Umur manusia merupakan masa untuk bercocok tanam, daripada mula kita lahir sampai kita mati. Itu dipanggil waktu untuk kita nak melakukan amal-amal kebaikan. Wal hasadu hunaka fil akhirah, maka hasil ataupun kita akan tuai di sana.
Di sini kita bercucuk tanam dengan amal soleh. Di sini kita mengerjakan amal-amal kebaikan. Di akhirat kita akan dapat tuai kebaikan tadi. Fala yuhsan bil muslimi an yudayya awqatahu fima la faidata fihi. Maka tidak bagus sebagai seorang muslim untuk mensia-siakan waktunya dalam perkara-perkara yang tidak ada faedah. Betul, kita kena faham benda ini benda baik, benda ini benda tak baik. Kita boleh fikir dengan akal kita. Muslimin dan muslimat sekalian, sekarang kita masuk bahagian nasihat para qudama kepada kita. Wa min nasaih al-qudama, awalan, di antara nasihat para qudama kepada kita yang pertama, iza ra'aita zawjaini mutafahimaini ta'akkad anna ahadahuma mutanazilun an huquqihi min ajli istimrari al-'ilaqah. Iza ra'aita zawjaini mutafahimaini, apabila kamu lihat suami isteri saling faham memahami, saling berkasih sayang, saling bertolak ansur, kan? Ta'akkad anna ahadahuma mutanazilun an huquqihi min ajli istimrar al-ibadah min ajli istimrar al-'ilaqah. Maknanya nak cerita pada kita yang bahawa sekiranya si suami itu tengah panas baran, si isteri diam. Sekiranya si isteri tengah marah, si suami diam. Maknanya salah seorang di antara suami isteri ni dia kendor dari satu sudut, kan? Maknanya tak adalah si suami tengah panas, si isteri panas. Kalau panas sama panas akan menghasilkan kepanasan. Sebab itulah kita kena faham bahawa nak meneruskan kehidupan yang bahagia suami isteri ini, dia kena macam tu. Dia kena seorang yang tegang, seorang yang kendur, seorang yang tegang, seorang yang kendur. Dia kena ada tolak ansur suami isteri. Okay. Nasihat yang kedua, mata ra'aital qalba mailan ila al-ma'asi fa'lam annahu maridun. Apabila kamu tengok hati kamu, jiwa kamu, roh kamu cenderung untuk melakukan maksiat, suka kepada maksiat, fa'lam, ketahuilah, annahu maridun, bahawa jiwa kamu, hati kamu, qalbu kamu sedang sakit. Jadi manusia ni dia kena sihat dua benda. Yang pertama dia kena sihat tubuh badan, yang kedua dia kena sihat roh, dia kena sihat hati, kan? Seorang yang sihat tubuh badan dan sihat roh, sihat kedua-duanya, dia senang mari ke masjid. Seorang yang sihat tubuh badan tapi tak sihat roh, tak akan datang ke masjid. Jadi kita kena sihat dua-dua. Roh kita kena sihat dan tubuh badan pun kita kena sihat. Wa ma min syakkin anna al-ma'asi waz-zunub la ta'udu ala sahibiha illa bit-taradi wal asari sayyi'ah. Tidak syak lagi bahawa maksiat dan dosa tidak akan kembali kepada si pelakunya kecuali kemudaratan dan juga kesan-kesan yang buruk. Makna dosa kita buat, Allah Ta'ala tunggu di akhirat dengan balasan neraka, kecuali kita bertaubat. Jadi maknanya kita kena pastikan, kalau kita demam, kalau kita sakit, kita pergi jumpa doktor, kan? Tapi kalau jiwa kita sakit, kita kena jumpa Tok Imam. Jumpa Tok Imam, wahai Tok Imam, kenapalah jiwa saya ni suka sangat melakukan maksiat? Maknanya bukan jiwa saja, kan? Maksud melakukan maksiat ni anggota tubuh lah. Dia benarnya anggota tubuh buat maksiat ni berasal daripada jiwa. Kalau jiwa tu sihat, dia tak akan buat maksiat. Kalau jiwa tu tak sihat, dia suka melakukan maksiat. Jadi jumpa Tok Imam, Tok Imam akan bagilah nasihat-nasihat, petua-petua untuk nak merawat jiwa yang sakit. Okey. Yang ketiga, anta daiman bihajatin ilal hidayah. Kamu sentiasa berhajat kepada petunjuk. Walau kunta awlan nas, walaupun kamu seorang yang paling kaya, kan? Anta bihajatin ilal hidayati hatta tamut. Kamu berhajat kepada petunjuk sampailah kamu mati. Sebab dia sebenarnya petunjuk ni yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni, dengan petunjuk tersebutlah kita datang ke masjid. Kalau tidak ada petunjuk, taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memang kita tidak akan datang ke masjid, kan? Jadi dipanggil kamu sangat berhajat kepada petunjuk ilahi. Faqad walihaza allamana Allah Subhanahu Wa Ta'ala fi suratil Fatihah. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajar kita dalam
suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini bukan separuh jalan, tapi jalan yang lurus sampai mati. Okey kan? Yang keempat, ad-dunya wal akhiratu rihlatun wahidatun muttasilatun. Dunia dan akhirat merupakan satu pengembaraan yang satu dan bersambung. Tabda'u hayatu kulli insanin fi lahzatin mu'ayyanah. Manusia bermula pada saat yang tertentu. Mula dilahirkan, bermulalah manusia. Wala tujadu nihayah lihazihi rihlah, dan tidak ada penamat kepada rihlah tersebut. Tidak ada penamat kepada pengembaraan tersebut. Sejak daripada manusia ada di muka bumi, dia tidak ada penamat, dia tidak ada penghujung, dia tidak ada pengakhiran. Ada manusia tu ada selama-lamanya. Cuma mati adalah perpindahan alam sahaja. Fal khuludu huwa masiruna jami'an. Kekal manusia tu di alam sana, itulah tempat kembali manusia. Manusia ni dunia sementara, bersambung akhirat selama-lamanya. Faz-zalimu la yaflatu bi zulmihi min Allah. Orang yang buat zalim, orang yang kejam, tak akan lepas daripada balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal muhsinu la budda an yujaza ala ihsanihi. Orang yang buat baik akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi maknanya manusia ada dia tu selama-lamanya. Akhirat dan dunia bersambung, tak ada pemisahan. Orang yang buat baik akan menerima balasan baik. Orang yang buat jahat akan menerima balasan buruk. Itulah yang kita kena faham. Ayuhal ikhwatul kiram, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Sekarang kita masuk kepada tajuk berkaitan dengan kelebihan sembahyang sunat duha. Mudah-mudahan apabila kita dengar penjelasan ini, kita tidak akan meninggalkan sembahyang sunat duha sampai kita mati. Inna salatat duha sunnatun muakkadatun. Sesungguhnya sembahyang duha merupakan sunnah yang sangat-sangat dituntut. Dia bukan sekadar sunat, tapi dia merupakan satu sunat yang sangat-sangat dituntut. Fa'alahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang duha ini dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa arsyada ilaiha ashabahu, dan Nabi memberi tunjuk ajar kepada para sahabat. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Darda radhiyallahu anhu katanya, awsani habibi sallallahu alaihi wasallam bi salasin lan ada'ahunna ma ishtu. Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku dengan 3 perkara. Aku tidak akan meninggalkannya selagi mana aku hidup, kata Abu Darda. Bisiyami salasati ayyam min kulli syahrin. Berpuasa 3 hari sebulan paling kurang. Wa salati duha, dan sembahyang duha. Wa bi alla anama hatta utira, dan aku tidak akan tidur sehinggalah aku menunaikan sembahyang sunat witir. Dia sembahyang sunat witir ni tuan-tuan sekalian, waktu dia panjang. Dia bermula daripada selepas sembahyang isyak dan berakhir masuknya waktu subuh. Bagi mereka yang merasakan dia nak sembahyang sunat witir pada awal waktu, maka dia boleh sembahyang sunat witir sebelum dia tidur. Bagi mereka yang merasakan dia nak bangun tahajud, maka disunatkan dia tutup malam tersebut dengan sembahyang sunat witir. Cuma witir ni dia tidak ada 2 kali dalam satu malam ya. Kalau dia sudah pembuat pada awal waktu selepas sembahyang isyak, maka akhir waktu dia tak boleh buat dah. La witrani fi lailatin wahidah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau dia dah tunai dah sembahyang sunat witir pada awal waktu selepas sembahyang isyak sebelum tidur, dia bangun, katakanlah dia bangun sembahyang tahajud, maka tak ada witir kali kedua. Okey kan? Dan witir ini dia boleh buat 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat dan 11 rakaat. Yang penting kancil. Baca apa-apa surah selepas Al-Fatihah bebas. Tak ada apa-apa surah tertentu. Qala Al-Qurtubi rahimahullah, berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wasiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Darda radhiyallahu anhu. Pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda radhiyallahu anhu tadullu ala fadilatid duha, menunjukkan kelebihan sembahyang duha.
wa kasrati sawabihi wa ta'akkudih, dan menunjukkan pahalanya adalah besar. Di mana sembahyang sunat duha ni perbuatan sedikit tapi pahalanya banyak. Itulah duha ya. Perbuatan 2 rakaat je tapi pahalanya ya Allah besar sangat. Walizalika hafaza alaihi wa lam yatrukuhu. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa menjaga sembahyang sunat duha, dan Nabi tidak pernah meninggalkan sembahyang duha walaupun dalam keadaan yang baginda sedang bermusafir. Okey. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, faqad qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wadduha", demi waktu duha. Aqsama huna biduha. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah di sini dengan perkataan demi waktu duha. Wa idza aqsama Allah azza wa jalla bi syai'in dalla ala 'azamati hadha syai'. Apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu perkara yang disebutkan tadi sebagai sumpah, itu menunjukkan perkara yang sangat agung. Okey. Ad-duha, duha tu apa? Mahwa, apakah dikatakan duha? Ma'na ismin duha fi qamus ma'adil asma waqtu syuruqi syamsi as-sa'atil ula min an-nahar. Dalam qamus ma'anil asma disebutkan maksud duha adalah waktu syuruqi asy-syamsi, waktu terbit matahari. As-sa'atil ula min an-nahar, waktu-waktu yang pertama, permulaan kepada waktu tengah hari, waktu siang hari, itu dipanggil duha, Wa qala Qatadah wa ghayruhu, berkatalah Qatadah dan lainnya, waktu duha allazi yakunu ba'da tuli syamsi wa irtifa'iha qadra ramhin ila ma qabla az-zawal, hadha huwa duha. Dikatakan waktu duha adalah waktu yang bermula terbit matahari sepanjang segalah dan dia berakhir sebelum matahari gelincir. Maknanya bermula lebih kurang dalam 20 minit selepas habis waktu subuh, dan dia berakhir 15 minit sebelum masuk waktu zuhur. Ini maknanya dalam masa yang 5 jam lebih ni, itu dipanggil waktu duha. Okay. Walihaza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ahyanihi yusalli salat ad-duha 4 raka'atin. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang Nabi sembahyang duha ini dengan 4 rakaat, kadang-kadang, tapi Nabi tambahlah, jadi 6 jadi 8 kan. Faqad akhraja Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Muslim telah meriwayatkan satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha 4 wa yazidu ma syaa Allah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan sembahyang duha 4 rakaat, dan Nabi menambahkan mengikut apa yang Nabi mahu. Paling kurang Nabi buat 4. Okey. Wa hadza yadullu ala sunniyati duha. Ini menunjukkan betapa duha itu merupakan suatu sunnah, suatu sunnah. Wal qawlu as-sawabu fi hadhihi al-mas'alah anna salat ad-duha sunnatun ala wajhi al-itlaq. Perkataan ataupun pendapat yang paling tepat dalam masalah ini adalah sembahyang duha merupakan suatu sembahyang yang sunat, dia bukan wajib. 5. Kenapa? Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kama inda Muslim min hadis Abi Dzar. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana yang dalam satu riwayat, riwayat Muslim daripada hadis Abu Dzar, Nabi kata, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Sepatutnya setiap pagi, setiap sendi-sendi kamu melakukan sedekah. Was-sulama huwal mafsal. Perkataan sulama tu makna dia sendi. Makna zalika anna 'alal muslim an yatasaddaqa fi kulli yawmin sadaqatan an kulli mafsalin fihi. Menunjukkan bahawa setiap muslim, kitalah, hendaklah bersedekah pada setiap hari, setiap satu sendi itu satu sedekah.
kan. Wa ibnu adam fihi 360 mafsalan, dan manusia ni dia mempunyai 360 sendi. Bermakna kita kena sedekah sebanyak 360. Fayalzamuka an tatasaddaqa syukran lillahi azza wa jalla ala ni'mati hadhil mafasil an tatasaddaqa an kulli wahidin minha bi sadaqatin. Maka menjadi kewajaran kepada kamu, kelaziman kepada kamu hendaklah bersedekah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kurniaan sendi-sendi ini, untuk kamu bersedekah setiap hari dengan satu sedekah satu sendi. 360 sedekah bermakna untuk 360 sendi. Okey. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa kullu tahmidatin sadaqatun, kita sebut alhamdulillah satu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, kita sebut Allahu akbar pun juga dikira sebagai sedekah. Ila anqal, sehinggalah Nabi bersabda, wa yajzi'u min zalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha, cukuplah dengan kamu melakukan 2 rakaat sembahyang duha. Maknanya kita tunaikan sembahyang duha ni 2 rakaat, usalli sunnatul duha raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar, sahaja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Selepas Al-Fatihah tak kisah baca apa surah. Surah Wadduha boleh, surah Wattin pun boleh, surah Li'ilafi Quraisyin pun boleh, surah Qul Huwallah pun boleh. Apa-apa surah yang panjang yang pendek tak masalah, yang penting 2 rakaat paling kurang. Iza sallaita raka'atain min ad-duha, apabila kamu telah melakukan sembahyang duha 2 rakaat, kafatka 'anis sadaqati al-mulzam bi adaiha kulla yawmin an kulli mafsalin fika, bermakna kamu telah melaksanakan sedekah untuk 360 sendi kamu setiap hari. Jadi pentingnya bagi kita, sama ada kita nak sembahyang sunat duha ni pada awal waktu 20 minit selepas habis waktu subuh, ataupun kita nak sembahyang duha pada akhir waktu, iaitulah sebelum 15 minit sebelum masuk waktu zuhur. Antara celah-celah tu kita disunatkan menunaikan sembahyang duha. Okey. Wa salatu duha imma an yusalliya raka'ataini, sembahyang duha ini sama ada kita buat 2 rakaat. Wa hadza aqallu ma yakun, ini adalah merupakan rakaat yang paling pendek, 2 rakaat. Wa laysa fiha su'ubah, dan 2 rakaat ini bukanlah suatu perkara yang sukar. Ada orang kata, Allah payahnya nak sembahyang duha kan. Kalau kita katakan macam tu, bermakna jiwa kita memang jiwa yang sakit. Kan? 2 rakaat, katakanlah dia tu cikgu kan, ada waktunya rehat kan. Seperti seorang ustaz tu, sama saya belajar di Zainal Abidin, setiap hari waktu rehat sebelum dia pergi minum, memang dia pergi ke musalla setiap hari tunaikan sembahyang duha. Katakanlah dia tu kerana bank kan, pun ada waktu kan. Katakanlah dia tu pekerja apa-apa pun ada waktu. Dia sebenarnya nak kotak say je. Waktu dibalikan kepada kita memang panjang, 5 jam lebih. Ambillah paling kurang 2 rakaat. Walaysa fiha su'bah, 2 rakaat bukanlah satu perkara yang sukar. Wa imma an yusalli arba'an kama kana yaf'alu alaihi salatu wassalam fi ba'dil ahyan, dan ataupun kita boleh buat 4 rakaat. Lepas 2 rakaat kita bangun untuk 2 rakaat. Dan kita kena ingat bahawa sembahyang sunat duha ni, dia kalau kita rasa payah nak sembahyang secara biasa, kita boleh sembahyang secara duduk. Duduk atas kursi pun boleh, duduk atas sebagai sembahyang atas, dipanggil sembahyang duduk pun boleh. Ibadah sembahyang sunat kan. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW, kadang-kadang Nabi buat 4 rakaat. Wa imma yusalliya 8 rakaat, ataupun 4 ataupun 6 ataupun 8. Lianna Nabi SAW kama qala ba'dul ulama lamma fataha Makkah salla fi baiti ummi Hani 8 rakaat wa zalika duha. Ketika Nabi SAW melakukan pembukaan kota Mekah, Nabi menunaikan sembahyang duha 8 rakaat di rumah Ummu Hani. Maknanya 2 rakaat paling kurang, 4 rakaat sederhana, tambah lagi 6, tambah lagi 2 jadi 6, tambah lagi 2 menjadi 8. Itu yang terbaik. Mata tabda'u salatu duha,
bilakah bermulanya sembahyang duha? Tabda'u salatu duha ba'da tulu'i syamsi wa irtifa'iha qadra ramhin ila an yaquma qa'im zahira. Sembahyang duha ini bermula setelah terbit matahari sepada segala sehinggalah berlakunya bergelincir matahari. Sebelum gelincir matahari, yakni qabla zawal asy-syamsi, yakni yabda'u waqtu salati duha ba'da al-isyraq bi thuluthi sa'ah. Maknanya sembahyang duha ini bermula terbit matahari sekadar 20 minit, kan? Li'anna ma qablahu waqtu nahyin, kerana sebelum masuk waktu duha ni dia panggil waktu larangan sembahyang sunat, kecuali kita berada di tanah haram. Kita berada di Mekah, tak ada waktu tahrim. Kalau kita berada di tempat lain, nak sembahyang sunat duha ni setelah masuk waktu, juga dinamakan sebagai sembahyang sunat isyraq, sebab kita tunai pada awal waktu, kan? Isyraq tu maksudnya matahari baru naik. Itu maksud kita dipanggil sebagai isyraq, matahari baru naik, kan? Tapi masuk dalam waktu duha. Okey. Wa yastamiru ila ma qabla azan az-zuhri bi rubu'i sa'ah, dan dia berterusan sampailah sebelum azan zuhur lebih kurang dalam 15 minit. Lianna ma qabla azan az-zuhri bi rubu'i sa'atin waqtu nahyi hina yaqumu qa'im az-zahira, kerana 15 minit sebelum masuk waktu zuhur itu dipanggil waktu larangan sembahyang sunat. Okey. Wa afdalu zamani ada'i salati duha hinama tashtaddu hararatu syamsi, dan waktu yang paling afdal melakukan sembahyang sunat duha adalah ketika mana matahari sedang panas, lebih kurang dalam pukul 9, 10, 11, lebih kurang tu, ya. Itu yang paling afdal. Ke muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah, kan? Okey. Kita ambil kata-kata ulama berkaitan dengan sembahyang duha. Yang pertama, qala Ibn al-Arabi, berkatanya Ibn al-Arabi, wahya duha allati man ata biha kana min al-awwabin wa hama 360 azman min an-nar. Duha ni, siapa yang melakukannya, bermakna dia tergolong dalam golongan al-awwabin. Al-awwabin dengan makna golongan yang kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Itu orang sembahyang sunat duha. Wahama 360 azman minan nar, dan dia telah memelihara 360 sendi, 360 tulang daripada neraka. Jadi orang sembahyang sunat duha ni, yang pertama kelebihan dia termasuk dalam golongan al-awwabin. Yang kedua, dia telah menjaga 360 tulang daripada api neraka. Dan yang terakhir, hina yang syagilun nasu bima'ashihim la tansyagil an rak'atai ad-duha. Ketika mana manusia lain sibuk dengan dunia mereka, kamu jangan lupa menunaikan sembahyang duha 2 rakaat. Tuniru laka yaumaka, 2 rakaat sembahyang duha tadi telah menjadikan hari kamu hari yang bercahaya. Wa yazidu hasanatika, dan menambahkan pahala kamu berganda-ganda. Itulah sahaja berkaitan dengan kelebihan duha ini. Mudah-mudahan kalau selama ini kita buat cerita-cerita, selepas ini kita tidak akan tinggal sampailah kita mati, kan? Kelebihan duha itu memang terlalu banyak. Jadi aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.